Oke, salam kawan-kawan. Ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Dan saya harap kawan-kawan di luar sana sehat seperti biasa. Pencerahan hari ini berkenaan dengan isu yang mana kita lihat hari ini hasil daripada pengkhianatan politik yang telah dilakukan, bukannya yang selepas diambil oleh kerajaan PN ini saja. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan tahun 1998 sampai hari ini. Ini adalah satu pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya merasa bangga seorang pemimpin politik seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang begitu teguh pendirian dia dan begitu kuat, begitu cekal. Saya sebagai rakyat amat menghormati di sisi itu. Kenapa juga rakyat lain menghormati? Cuma yang mengkritik ini mungkin geng-geng Macai, geng-geng Jekom. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini adalah hasil daripada pengkhianatan yang dibuat daripada awal dahulu. Geng-geng yang ada di sana itu adalah geng yang sama. Termasuk sewaktu bergabung dengan PHS dahulu, yang diketuai oleh Tun sendiri. Ini adalah yang betul-betul rakyat dah lihat hari ini. Hari ini mereka sesama mereka pun bercakaran. Inilah namanya gila kuasa, kerakusan. Yang sibuk nak menjatuhkan PHS dulu, yang sibuk bersekongkol, siapa dia? Mereka-mereka ini, terutamanya orang-orang UMNO. Bila kerajaan dah jatuh, kerajaan PHS itu dah jatuh, apa yang berlaku? Hari ini mereka sibuk lagi bercakaran sesama sendiri. Isunya apa? Isunya duit. Peruntukan untuk orang dia ada yang separuh dapat, ada yang tidak dapat. Ini pun dibahaskan. Selama ini mereka berkuasa berpuluh-puluh tahun. Kemana duit? Kenapa tak ada duit? Tak boleh nak bantu rakyat. Kekayaan luar biasa. Inilah politik mereka. Kita rakyat apa yang kita dapat? Sebab itu saya kata, saya selalu juga katakan, kita kalau tidak menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas ini, kita akan kerugian lagi. Dan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah tokoh lain yang kita ada lagi? Tidak ada. Sebab itu saya selalu cerita tentang Rafizi Ramli. Tokoh nasional kita, anak muda yang ada, yang boleh dikedepankan, saudara Rafizi Ramli. Tapi kalau Macai cakap, dia cakap Rafizi Ramli memfitnah banyak. Saya nak tanya satu dekat Macai pula. Berapa banyak rasuah yang Rafizi Ramli ambil? Macai ini banyak sangat duit rakyat dah ditelan. Hari ini hidup nak bertongkatkan dengan apa yang ada dengan kerajaan hari ini. Tidak boleh. Kita sebagai bumi putra tidak boleh nak bertongkat dengan kerajaan. Belajar hidup berdikari. Yang masalah dalam masyarakat kita hari ini, tidak habis-habis nak duduk membodek. Seperti mana yang saya katakan semalam. Sampai bila-bila membodek, kerja tak pandai, membodek aja kerja. Lepas tu dia naik, menyusahkan orang lain. Ini yang berlaku di negara kita sampai hari ini. Salahkan DAP. DAP disalahkan. Berapa ramai orang DAP ambil rasuah? Ketakutan ini yang mereka cuba sebarkan untuk propaganda yang dilakukan kepada rakyat. Mengatakan DAP resis apa semua ni. Mungkin satu dua pemimpin dari resis, pemimpin kamu juga satu dua orang tu banyak yang resis juga, terutamanya daripada parti PAS. Banyak yang lebih resis. Sekarang nih nak memimpin negara ini adalah pemimpin yang merakyat kepada semua kaum, bukan kepada satu kaum.
Kita nih ada berbilang kaum. Jadi kalau cerita nak resist dengan kerajaan yang ada hari ini, bagaimana nak memimpin Malaysia? Ingat, Sabah Sarawak bergabung dengan Malaysia ini menggunakan MA 63. Termaktub dalam MA 63 itu, jika berlaku seperti apa yang berlaku di negara kita ini, sebenarnya boleh untuk mereka menarik diri. Hasil yang ada dalam Malaysia ini hampir semuanya datang daripada Sabah dan Sarawak. Duit minyak kita yang berpuluh-puluh tahun hilang menyentuh saja. Sia-sia Petronas bagi loyalti kepada kerajaan. Hutang kita tetap bertimbun. Inilah kerugian dia apabila kita tidak mengambil pemimpin yang baik. Kenapa mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim? Karena masalah seperti inilah. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, semua keuangan ini akan dikontrol. Karena Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah jadi Menteri Keuangan terbaik. Bukan di Asia, di dunia. Ini yang mereka takutkan. Karena dia tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak boleh disogok. Walaupun orang parti dia sendiri. Jika dapat tahu ke dia tidak akan bersekongkol. Ini yang orang ini takut. Sejarah dia pun mengatakan tanah yang pernah dibagi kepada ayah dia pun dia tak mau. Ini dah terbukti dalam sejarah. Jadi ini yang orang takutkan. Dan dia juga mungkin akan mereformkan semua. Kita punya kerajaan, kita punya parlimen. Jadi ini menakutkan kepada orang-orang di sebelah pihak sana. Karena harta yang mereka kumpulkan tidak ikut jalan betul. Kita rakyat harus melihat ini ke arah kebaikan ini. Kalau kita tidak melihat arah ini, untuk 10 ataupun 20 tahun akan datang, negara kita ini betul-betul akan bankrupt. Hari ini saja Prabowo dah lari. Kenapa Prabowo lari? Kalau saya Prabowo pun saya tidak mau buat kilang di Malaysia. Saya pun tidak mau melabur dekat Malaysia ni. Buat sesuatu factory, buat kilang di Malaysia ni contohnya. Bukan ada juga pekerja daripada sini. Kita dah lihat dah kilang-kilang kita yang ada. Pun ambil daripada warga asing. Yang kerja. Baik, saya terus pergi buka kilang dekat Indonesia ke, buka kilang dekat Vietnam ke, buka kilang dekat India ke, dekat Filipina ke. Dah tentu sana dah terang-terang ada dia punya ni. Dan government dia pun kuat, strong. Jadi inilah yang berlaku di negara kita hari ini. Menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai 20 lebih tahun. Hari ini pun nak menidakkan lagi. Tetapi mereka sendiri tak ada pemimpin. Hari ini, kerana mereka sibuk menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR, parti-parti di bawah PH ini tadi, pelan-pelan berjaya mencari tokoh-tokoh muda yang baru. Mereka sibuk memikirkan kedimah yang mereka ada waktu dalam kerajaan dulu. Mereka lupa untuk mencari bakat baru, anak muda baru dalam politik mereka. Terjadi hari ini. Pemimpin muda mereka yang tidak ada kualiti. Jelas. Mungkin mereka melihat apa yang saya perkatakan ini sebagai rakyat tidak ada maknanya, tetapi ini hakikat. Dan saya bersyukur kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah pimpinan dia, PH apa semua, PKR terutamanya, berjaya melahirkan pemimpin-pemimpin mereka yang hebat. Begitu juga dengan DAP, berjaya melahirkan pemimpin-pemimpin mereka hebat. Dan kalau DAP dikritik oleh orang-orang macai-macai ini tadi, pada saya, orang-orang yang kritik DAP ini tadi, level mereka tidak sampai setahap dengan MP-MP daripada DAP ini. Standard MP-MP yang ada di
DAP itu level dia tinggi. Jadi ini yang membuat mereka rasa dengki, dendam. Ini sifat. Karena mereka tidak mampu. Dan orang-orang DAP yang mereka nak perkatakan resis lah apalah, apa dipati mereka tidak ada yang resis, lebih resis. Kita lihat di media sosial hari ini, maki hamun orang, apa semua ada. Inikah sopan santun yang kita ada di Malaysia hari ini? Saya melihat cara PHS untuk berdepan dengan masalah, berdepan dengan cyber trooper tidak seperti cara cyber trooper, tidak seperti cara orang-orang yang pro di sebelah sana. Lebih menyantuni, mengeluarkan fakta yang betul. Umpamanya seperti saya ini, kita mengeluarkan satu fakta yang betul yang kita rakyat boleh terima, mudah didengar oleh rakyat, bukan mengelirukan rakyat. Hasutan ini senang saja kita buat, tapi untuk kita nak memperbetulkan apa yang telah kita lakukan kepada orang itu, kesalahan itu adalah susah. Apalagi melibatkan agama, melibatkan bangsa. Tetapi demi duit mereka sanggup lakukan ini, sanggup mengatakan no anua, no DAP. Kita kena tanyalah, ingin kaya dengan cara itu tidak akan boleh kaya, tidak akan boleh senang. Orang yang boleh kaya ini adalah orang yang buat bisnes. Jika bisnes kita tidak ada, setakat bisnes kecil-kecilan, ramai di luar sana. Saya dah pahamlah orang-orang yang saya kritik ini. Oke, sekian dulu dari saya, dan saya harap pencerahan saya untuk hari ini bermanfaat, dan hashtag LTL, dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri kita yang ada selepas ini untuk mengganti apa yang berlaku kepada kerajaan yang ada hari ini akan datang. So sekian dari saya, thank you.